media baru pada masa kini telah menjadikan maklumat-maklumat dapat disampaikan dengan lebih pantas. Jaringan media sosial yang memungkinkan komunikasi tanpa batas mewujudkan warga virtual atau netizen yang bergerak secara atas talian. Wujudnya pelbagai media sosial atau media baru dalam satu peranti membolehkan pelbagai maklumat dapat disalurkan kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, penyebaran maklumat palsu atau berita palsu menjadi satu cabaran pada masa kini. Tanpa orang tengah untuk memeriksa kandungan sesuatu maklumat atau berita yang ingin disampaikan, terjadinya penyebaran berita palsu atau maklumat palsu. Antara contoh yang boleh kita ambil adalah penyebaran berita palsu mengenai COVID-19. Umum mengetahui bahawa COVID-19 telah melanda negara kita sejak 2020. Terlalu banyak berita palsu dikesan oleh pihak berkuasa dan menimbulkan was-was dalam kalangan pembaca, terutama tentang vaksin COVID-19. Berita palsu mengenai kesan-kesan vaksin terhadap orang ramai menjadi isu kepada berita palsu tersebut. Kita beralih kepada Junia Harisa untuk mengupas lanjut tentang isu ini. Perubahan masa serta situasi yang dialami masyarakat mempengaruhi corak pemikiran dan tindakan mereka serta akhirnya menyebabkan timbulnya kes-kes berkaitan penyebaran berita palsu tentang COVID-19. Terdapat dua kes yang bakal diulas iaitu yang pertama adalah kes penyebaran berita palsu yang melibatkan seorang lelaki berusia 34 tahun yang ditahan kerana menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19 melalui laman Facebooknya. Kes kedua pula adalah berkenaan penyebaran berita palsu tentang vaksin AstraZeneca yang berlaku di negeri Sarawak. World Health Organization atau WHO menyatakan kebimbangan mereka bukan sahaja terhadap pandemik virus ini, malah juga permasalahan mengenai informasi mengelirukan dan penyebaran kabar angin yang semakin sukar diatasi serta menjadi antara permasalahan terbesar ketika menghadapi wabak COVID-19. Kes-kes penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 merangkumi fakta tidak benar yang menyumbang ke arah kebimbangan masyarakat, penipuan fakta mengenai suntikan vaksin dan pemalsuan arahan kerajaan. Kes pertama tersebut melibatkan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang akan menghukum penjara atau denda atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Kes ini telah tamat dengan hakim mengarahkan hukuman penjara selama setahun kepada pelaku. Selain itu, kes kedua melibatkan Seksyen 41 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Oktober 2020. Pesalah didenda sebanyak RM5,000. Hakim turut mengingatkan bahawa pesalah boleh disabitkan kesalahan di bawah akta-akta lain seperti Akta Hasutan 1948, Kanun Keseksaan, Akta Fitnah 1957, Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Jenayah Komputer 1997. Sekarang saya akan melaporkan kewajaran hukuman yang perlu diberikan kepada mereka yang menyebarkan berita palsu. Berdasarkan kes 1, seorang lelaki yang berumur 34 telah ditahan kerana menyebarkan berita palsu COVID-19 di media sosial melalui laman Facebook. Sesuai akan disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 1 tahun atau kedua-duanya. Pesalah juga boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Penyebar kabar angin atau berita dengannya hendak menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam pula boleh didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Selain itu, berdasarkan kes 2, individu disyaki menyebarkan berita palsu mengenai jumlah dos vaksin AstraZeneca yang diterima Sarawak. Tindakan tidak beretika itu turut memburukkan kerajaan yang sedang berusaha sedaya upaya menyediakan vaksin untuk rakyat. Kertas siasatan akan dibuka mengikut Seksyen 41 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Baru Nombor 2 2021. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-dua sekali.
Kesan penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 di laman sosial Facebook telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat terhadap persekitaran di luar. Hal ini mampu mempengaruhi cara berfikiran individu yang seterusnya boleh merebak dalam kelompok komuniti dan akhirnya menyukarkan aktiviti ekonomi dijalankan kerana masyarakat berasa tidak selamat berada di luar rumah. Selain itu, kes penyebaran berita palsu telah menyebabkan berlakunya perselisihan maklumat mengenai COVID-19 antara yang sahih dengan yang palsu dan seterusnya menyebabkan masyarakat tempatan menjadi keliru serta mula membuat andaian sendiri. Selain itu, pihak kerajaan dipersalahkan oleh masyarakat kerana mereka menganggap bahawa kerajaan mengeluarkan kenyataan mengelirukan dan bertambah rumit apabila sesetengah masyarakat mempertikai serta bertelingkah antara satu sama lain bagi menentukan kebenarannya. Penyebaran berita palsu sememangnya semakin meluas tersebar di negara ini. Berita berkaitan keberkesanan vaksin antara yang paling merisaukan kerana ia telah mengubah pandangan masyarakat. Ini telah menyebabkan wujudnya golongan anti-vaksin kerana mereka telah mempercayai berita yang palsu. Oleh yang demikian, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama pihak bertanggungjawab perlu memantapkan lagi undang-undang sedia ada bagi membendung penyebaran berita palsu ini. Akta-akta yang telah diperkenalkan perlu dijalankan sebaik mungkin dan dijadikan panduan bagi mengesan dan mengawal penyebaran berita palsu. Sekian paparan hari ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.